TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada penonton Didik TV KPM. Saya Nisaki akan menemani anda selama 1 jam dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Hari ini, mata pelajaran Sejarah Kertas 2 akan sama-sama kita bincangkan mata pelajaran teras antara mata pelajaran yang anda wajib ambil dan wajib lulus untuk melayakkan anda mendapat sijil peperiksaan SPM. Baiklah, hari ini kita ada seorang guru yang cukup berpengalaman untuk berkongsi dengan calon-calon SPM 2021 khususnya tentang teknik dan pelbagai lagi tips untuk menjawab peperiksaan Kertas 2 ini. Jom sama-sama kita tonton profil beliau. Murid-murid semua, jom kita persilakan Cikgu Rozana binti Jaz dari SMK Seremban Jaya 2. Silakan Cikgu. Apa khabar Cikgu Rozana? Baik. Lama kita tak bertemu Cikgu ya. Seronok hari ini saya nak bertemu dengan Cikgu Rozana kerana kita nak berkongsi pelbagai tips, teknik dan pelbagai lagi orang kata apa petua lah untuk mereka menjawab peperiksaan ini. Jadi mungkin Cikgu Rozana boleh ceritakan sedikit apa yang kita sama-sama orang kata apa nak segarkan fikiran kita dengan calon-calon SPM 2021. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk petang ini, saya akan membincangkan, memfokuskan bahagian B, Kertas 2, Mata Pelajaran Sejarah, kod 1249/2. Kertas 2 ni ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A telah disentuh oleh Cikgu Ridwan dan bahagian B saya akan teruskan bagaimana cara murid-murid untuk mendapat markah yang paling maksimum bagi mata pelajaran sejarah. Itu yang kita mahukan, markah semaksimum mungkin buat calon-calon SPM 2021. Kita pun tak nak buang masa, kita teruskan. Nak teruskan orang kata apa, nak segarkan fikiran calon-calon semua tentang format kertas peperiksaan kita. Silakan Cikgu. Okey. Untuk format bahagian B, Kertas 2, Mata Pelajaran Sejarah, semua murid perlu menjawab dalam bentuk esei ataupun karangan. Murid-murid tidak digalakkan untuk menjawab dalam bentuk peta minda sebab dia akan menjejaskan markah murid-murid untuk menjawab kertas 2 ini. Baiklah, untuk bahagian B, murid-murid perlu mengandungi 5 soalan yang mempunyai pecahan soalan iaitu A, B dan C ataupun D. Okey, bahagian A dan bahagian B kebiasaannya ialah soalan fakta, iaitu soalan yang diambil daripada buku teks. Jadi murid-murid boleh merujuk jawapan daripada buku teks. Jadi murid-murid perlu baca buku untuk menguasai soalan untuk soalan A dan B. Manakala soalan C dan D kebiasaannya ialah soalan kebat. Soalan kebat dalam bahagian B kebiasaannya dikira 24 markah. Itu paling minimum lah. Mungkin lebih lagi. Jadi murid-murid perlu kuasai soalan kebat. Jadi nanti saya akan sentuh bagaimana murid-murid untuk mendapat markah yang paling maksimum untuk soalan kebat. Setiap soalan mempunyai 20 markah. Calon dikehendaki menjawab 3 soalan daripada 5 soalan. Jadi 20 kali 3 ialah 60 markah. Jadi banyak ya Nisa untuk jawab bahagian B ni. Jadi murid-murid dikehendaki menjawab 3 soalan daripada 5 soalan. Tapi kalau nak jawab lebih boleh ke? Saya rasa tak pastilah Cikgu. Maklumlah ini adalah format terbaru. Ya, okey. Murid-murid boleh menjawab lebih daripada 3 soalan. Jadi markah yang paling tinggi nanti akan dikira. Jadi murid-murid semua jangan takut untuk tulis supaya kita boleh dapat markah. Okey, jumlah markah dalam bahagian B ialah 60 markah. Jadi banyak markah dia. Jadi murid-murid kena ingat, nak lulus kena jawab bahagian B. Nak cemerlang wajib jawab bahagian B. Okey, saya ingin tegaskan di sini bahawa bahagian B perlu dijawab dalam bentuk karangan, dalam bentuk
esei. Jangan jawab dalam bentuk point-point, jangan jawab dalam bentuk peta minda, carta dan sebagainya. Kerana ia akan menjejaskan markah. Jadi apa yang perlu dilakukan semasa menjawab soalan bahagian B? Bila murid-murid buka je kertas soalan, apa murid-murid kena buat? Okey, baca semua soalan iaitu soalan 5 hingga soalan 9. Okey, murid-murid ni bila dia buka soalan dia suka terus jawab soalan nombor 1. Soalan yang nombor yang 5 lah maksudnya soalan pertama yang bahagian B. Tanpa sebenarnya kena baca semua soalan supaya boleh tengok yang mana soalan yang boleh dijawab. Kita takut ada kecuaian sebab bila kita jawab soalan nombor 5 terus, tiba-tiba bila selak-selak soalan nombor 9 senang. Jadi dia akan menjejaskan markah. Jadi rugilah kat situ kan. Kita nak dapat markah paling maksimum tapi kita cuai dalam memilih soalan. Okey, pilih 3 soalan yang boleh dijawab. Macam saya cakap tadi, baca soalan, ambil masa dalam 2-3 minit, baca semua soalan, tandakan mana soalan yang boleh dijawab dengan yakin. Seterusnya, tandakan kata kunci utama dalam soalan. Setiap soalan ada kata kunci. Contohnya, terangkan ciri-ciri Malayan Union. So, murid-murid boleh tanda dulu ciri-ciri Malayan Union. Contoh soalan kebat pula, apakah peranan pemimpin untuk memajukan negara? So, murid-murid tandakan peranan pemimpin. Supaya, kenapa kita mesti tandakan kata kunci? Supaya kita tidak terpesong. Maknanya peranan pemimpin, tapi kita jawab peranan rakyat. Dah salah. Sebab itulah kena tandakan kata kunci. Okey. Mulakan menulis jawapan dengan penyataan soalan. Apa itu penyataan soalan? Penyataan soalan tu dia ada dalam soalan. Contohnya, mengapakah perpaduan penting kepada negara? So, penyataan soalan dia, perpaduan penting kepada negara kerana penyataan soalan itu dia menegaskan jawapan kita. Supaya kita nanti tak menerawang menjawab jawapan lain. Supaya kita fokus kepada apa yang kita nak jawab. Sebab tu wajib menulis penyataan soalan. Supaya mudah ditanda. Oh, murid ni jawab soalan tentang perpaduan. Jadi kita pun kena cari macam mana kita nak fokus kepada sesuatu jawapan. Okey. Seterusnya, menggunakan penanda wacana untuk menyambungkan ayat. Okey, penanda wacana ni ada dalam bahasa Melayu. Nama pun kita jawab dalam bentuk karangan. Kita jawab dalam bentuk esei. Jadi kena ada penanda wacana. Dia macam bahasa Melayu. Sebab itulah wajib lulus bahasa Melayu dan sejarah. Okey, penanda wacana ni untuk menyambungkan ayat supaya ada perkaitan antara jawapan yang pertama dan jawapan yang kedua. Supaya ayat itu tidak tergantung sebab kita ni jawab soalan dalam bentuk karangan. Okey. Kemudian membuat perenggan untuk memudahkan penandaan. Kenapa kena ada perenggan? Supaya tulisan itu mudah dibaca, mudah dicari isi. Yang mana satu nak beri markah. Okey? Jadi bila perenggan ni kita nampak dengan jelas. Okey, mana satu isi yang pertama, mana satu isi yang kedua. Okey, tulisan mesti kemas dan tersusun. Okey, murid-murid elakkan daripada tulisan yang halus, yang pakai pen yang tak terang, mesti pakai pen mata bulat supaya mudah ditanda jawapan awak, supaya senang nak cari isi. Sebab tulisan mesti tersusun dan kemas ni memudahkan kita dapatkan markah yang paling maksimum. Okey, bahagian B ini terdiri daripada soalan kebat dan soalan fakta. Soalan fakta macam yang saya cakap tadilah, semuanya ada dalam buku. So ada beberapa hari lagi untuk menghadapi peperiksaan. Murid-murid kena ingat fakta. Pelbagai cara untuk mengingat fakta. Contohnya membaca nota-nota ringkas, membuat akronim dan sebagainya. Okey, kalau soalan kebat, kita kena mahir jawab soalan kebat. Sebentar lagi saya akan terangkan macam mana cara nak dapatkan markah yang paling maksimum untuk soalan kebat. Baiklah Cikgu Rozana, nampaknya tadi kita telah imbas kembali format kertas peperiksaan ini dan Cikgu Rozana telah ringkaskan bagaimana apa yang perlu dilakukan oleh calon-calon untuk menjawab bahagian ini. Sebelum kita pergi ke bahagian seterusnya, jom kita beristirahat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM
tadi kat dalam. Bukan, Tak, air dalam bilik tadi. Tu. Air ni memang Tak. untuk botol kecil. Lagu kelentang-kelentung. Oh, sorry. Ayo kita tengah ni. Okey, alright. Okey, cikgu tadi saya tunjuk masa mengganggu cikgu ke tak mengganggu? Tak, okey je. Okey. Saya lagi jelas lah sebab kita kan bila ni kita dah lupa kat situ. Alright, tapi kalau saya tunjuk masa, cikgu teruskan je bercakap. Cikgu akan stop. Okey. Cikgu dekat sikit. Baik, kita akan bincangkan bahagian soalan. Didik TV KPM. Calon-calon SPM 2021 kembali menonton sukses SPM 2021 pecutan. Kita akan pergi ke segmen seterusnya di mana saya dan Cikgu Rozana lah bukan saya, akan membincangkan teknik menjawab bahagian soalan fakta. Silakan Cikgu. Okey Nisa, okey. Ini di dalam paparan skrin ini ialah soalan contoh mengikut format SPM. Ini ialah soalan contoh mengikut format SPM peperiksaan percubaan negeri iaitu negeri 9. Okey, kita lihat macam mana format soalan fakta yang perlu dijawab oleh murid. Okey. Soalan nombor 8. Memang soalan sebenarlah nombor 8 sebab ini tajuk tingkatan 5. Pembentukan Malaysia memperlihatkan kerjasama tokoh dari Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, Sabah dan Singapura. Kesepakatan antara semua pihak ini berjaya melahirkan sebuah negara yang gah dan masyhur dari segi politik, ekonomi dan sosial. Okey, jadi soalan ini bertanyakan tentang pembentukan Malaysia. Okey, iaitu gabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Okey, kita lihat soalan 8A. Jelaskan idea pembentukan Malaysia oleh penduduk tempatan. 4 markah. Okey, kalau 4 markah ni Nisa, jadi murid ni tak perlulah jawab sampai berhelai-helai. Oh, kalau 2 buku surat tak boleh Cikgu? Boleh, tapi kita takut tak cukup masa untuk jawab soalan-soalan seterusnya. Sebab itulah pengurusan masa tu sangat penting. Kalau murid faham sangat tajuk ni, murid-murid kena bahagikan masa. Kalau 4 markah maksudnya dalam 1 helai paling maksimum ataupun setengah muka surat bergantung kepada bentuk tulisan. Okey, seterusnya terangkan langkah-langkah pembentukan Malaysia. 8 markah. 8 markah maknanya markahnya banyak kan? Sikit, Bila banyak, ada kala soalan perlukan isi dan huraian. Untuk soalan ini dia ada isi dan huraian. Sebab soalan dia terangkan langkah pembentukan Malaysia. Untuk soalan C itu ialah soalan kebat yang saya akan sentuh sebentar lagi. Okey, kita lihat contoh soalan yang A tadi. Jelaskan idea pembentukan Malaysia oleh penduduk tempatan. Okey, jadi kata kuncinya ialah idea. Okey, idea pembentukan Malaysia. Okey, daripada idea ni. Okey, tak boleh. Okey, 4 markah. Okey, so idea pembentukan Malaysia. Bagaimanakah mencetuskan idea pembentukan Malaysia? Okey, 4 markah. So 4 markah macam saya cakap tadi, jangan tulis terlalu panjang sehingga dia mengganggu jawapan yang lain. Maksudnya nanti tak cukup masa sebab ambil masa yang panjang untuk tulis 4 markah. Okey, kita tengok. Soalan, bentuk macam mana nak tulis jawapan. Okey, saya baca idea pembentukan Malaysia oleh penduduk tempatan ialah melalui majalah Al-Imam. Isilah tu majalah Al-Imam. Majalah Al-Imam telah menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan. Itu huraian. So, satu isi, satu huraian. Selain itu, Dr. Burhanuddin Al-Helmi juga memberi idea membentuk Malaysia dengan memperjuangkan konsep Melayu Raya bersama tokoh nasionalis yang lain seperti Ibrahim Haji Yaakob. Okay. Seterusnya ialah idea daripada Tunku Abdul Rahman, putera Al-Haj, yang mencadangkan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei dalam ucapan beliau di Persidangan Agung UMNO 1955. Okey, murid-murid tengok 4 markah, 1 perenggan sahaja. Okey, kita nampakkan macam mana pembahagian nak tulis tu. Jangan tulis panjang sebab ada lagi banyak soalan yang awak perlu jawab. Okey, kita tengok. Yang saya kata tadi, penyataan soalan ialah tu. Idea pembentukan Malaysia oleh penduduk
tempatan. Kita dapat dari mana? Kita dapat daripada Soalan. soalan. Wajib tulis supaya murid ni, aku nak kena jawab idea pembentukan Malaysia supaya dia tidak terpesong menjawab jawapan lain. Kemudian letakkan penanda wacana. Saya kata tadi, penanda wacana untuk menyambungkan ayat. Penanda wacana ni nak dapat daripada mana? Daripada kita belajar bahasa Melayu. Selain itu, di samping itu, seterusnya untuk menyambungkan ayat. Sebab tu saya kata, berulang kali saya kata, soalan bahagian B jangan ditulis dalam bentuk lain. Lukis peta, peta minda, carta, gambar, tak boleh. Dia akan menjejaskan markah. Okey, kemudian kalau soalan 4 markah ni, ada kalanya soalan tu kita perlu tulis fakta sahaja. Tidak perlu huraian. Dia bergantung kepada soalan. Sebab itu murid ni kena kuasai fakta. Fakta ni macam mana nak kuasai? Boleh bina akronim. Dan yang penting sekali, murid kena tahu kata kunci. Contohnya yang ini, majalah Al-Imam. Okey, saya tanda. Majalah Al-Imam ialah kata kunci. So, nanti akan ditanda di majalah Al-Imam. Contoh yang seterusnya ialah penyatuan. So, itu huraian. So, akan ditanda di situ. Jadi, murid perlu tahu kata kunci bila menjawab soalan fakta. So, bila baca buku kan, buat nota supaya cari kata kunci. Okey, seterusnya. Soalan B. Terangkan langkah-langkah pembentukan Malaysia. 8 markah. Banyak kan? Sebab dia 20 markah. So 8 tu besar markah dia. 8 ni dia boleh menentukan lulus ataupun tidak. Dia boleh menentukan cemerlang ataupun tidak. Sebab tu satu markah sangat bernilai. Okey, untuk format KSSM ni, semua markah akan ditambah dengan kertas satu, akan dibahagi dengan 140. Jadi sangat besar markah tu sebab satu markah tu sangat bernilai. Okey, kita tengok ini 8 markah. Kalau tadi masa 4 markah, kita nampaklah murid buat dalam satu kertas tu separuh muka surat kan? Baik. Okey, kalau 8 markah, boleh tulis satu muka surat ataupun 2 muka surat. Bergantung pada bentuk tulisan dan bergantung pada markah lah. Janganlah sampai 2-3 muka surat sebab 8 markah. Tak. Jadi murid ni kena pandai rancang masa. Saya lupa nak cakap tadi yang pada peringkat awal tadi. Biasanya masa untuk menjawab soalan esei ni kita ambil masa kita ada 2 jam 30 minit, 1 jam untuk menjawab soalan struktur. Okey, bahagian A. Kemudian 1 jam 15 minit untuk menjawab bahagian B dan 15 minit untuk menyimak jawapan. Jadi kita kena rancang masa. Okey, kita tengok jawapan Okey, sebab dia 8 markah. Okey. Langkah-langkah pembentukan Malaysia ialah Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Lawatan ini bertujuan untuk bertemu dengan pemimpin tempatan selain menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Selain itu, Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia, JSKM, telah ditubuhkan untuk meyakinkan penduduk Sabah dan Sarawak tentang pembentukan Malaysia. JSKM juga bertindak mengumpulkan pandangan berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Seterusnya ialah referendum Singapura yang diadakan antara kerajaan PTM. PTM ni Persekutuan Tanah Melayu. Boleh buat short form tapi mesti tulis dalam huruf besar. Boleh buat singkatan tapi kena tulis dalam huruf besar. Dengan Singapura untuk menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Selanjutnya ialah penubuhan Suruhanjaya Cobalt. Suruhanjaya ini menyerahkan laporan kepada British bahawa 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. Okey, kita nampak kan jawapan yang tadi A dengan B, kita nampak B lebih panjang sebab B ni 8 markah. Kalaulah murid jawab 2 baris, so tak dapatlah 8 markah. Jadi murid ni kena ingat fakta. Sama ada macam saya cakap tadi, baca nota ringkas, buat akronim, buat peta minda untuk mudah menghafal fakta. Fakta ni memang kena baca buku, barulah boleh kuasai fakta. Dia bukanlah pemikiran logik yang boleh kita tulis. Dia berdasarkan buku teks. Okey, macam yang saya terangkan sebentar tadi, sama formatnya. Cuma perbezaan ialah markah.
Jika soalan ini ada isi dan ada huraian. Jadi markah akan dikira isi dan huraian. Jadi murid boleh fikirkan berapa yang boleh tulis fakta untuk dapatkan 8 markah. Jadi kalau buat 2 baris tak bolehlah dapat 8 markah. Betul, cikgu. Jadi murid kena pandai seimbangkan 4 markah, 8 markah supaya tidak membazir masa, tulis dengan terlalu panjang sehingga menjejaskan jawapan untuk soalan yang lain. Sebab apa? Takut tak cukup masa. Bila tak cukup masa, tulis laju-laju sampai tak faham nak tanda yang mana satu kata kunci, nanti akan menjejaskan markah. Jadi murid kena pandai mengimbangkan contoh jawapan. Maksudnya kena pandai seimbangkan. Kalau 8 markah, panjang sedemikian. Kalau 4 markah, panjang sedemikian. Macam mana nak mahir? Kena buat latihan di rumah. Ada masa beberapa hari lagi nak SPM. Jadi murid kena buat latihan supaya murid mahir. Kalau 4 markah, buat panjang macam ni. Kalau 8 markah, kena panjang macam ni supaya seimbang. Okey. Seterusnya, apa yang kita perlu faham tentang soalan fakta ni, murid-murid kena kuasai mata pelajaran bab dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kadang-kadang murid ni bila dah tingkatan 5, dia dah tak nak baca yang tingkatan 4. Sedangkan soalan SPM ini faktanya daripada soalan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Macam mana nak kuasai fakta? Okey, cikgu bagi contoh. Bila awak baca buku, awak kena salin. Baca buku dan ambil faktanya. Salin di kertas yang lain. Supaya minda kita ni akan proses awak baca dan menulis. Supaya awak dapat kuasai fakta. Kalau kita baca je dengan keadaan masa yang suntuk ni, dia akan rasa banyaknya nak baca sebab ada 20 bab. Jadi murid ni kena pandai uruskan masa, uruskan soalan fakta. Fakta ni memang kena baca. Itu je syaratnya. Supaya murid dapat kuasai fakta sepenuhnya. Baiklah, Cikgu Rozana, saya tertanya-tanya, boleh ke murid-murid calon-calon SPM 2021 jawab lebih daripada 3 soalan? Oh, boleh Nisa. Boleh. Kalau murid ada masa yang lebih, macam dia dah jawab soalan yang sebelumnya tu confident dengan yakin, jadi dia boleh jawab soalan seterusnya. Sebab apa? Sebab markah akan dikira berdasarkan jawapan yang paling tinggi markahnya. Jadi murid-murid tak perlu risau takut kena potong markah. Tiada istilah potong markah. Markah yang paling tinggi akan dikira. Baiklah, jadi murid-murid ataupun calon-calon SPM kita tidak perlu risau. Kalau ada waktu, pengurusan waktunya bagus, boleh jawab dengan lebih sekiranya anda yakin. Rasa-rasanya antara 5 soalan, 4 yakin jawab. Jadi boleh cuba. Dan kita akan bertindak seketika sebelum kita bincangkan ke bahagian seterusnya. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Buat tu tiba-tiba. Sabar je lah. Dah, sini ke? Sini boleh? Ini panjang sikit kan yang ni? Okey, yang ni saya punya masuk nanti saya pendek je, saya terus bagi kat cikgu. Boleh cikgu? Oh, boleh. Sebab kita nak bagi masa dekat cikgu. Didik TV KPM. Kembali menonton sukses SPM 2021 pecutan, kita akan teruskan dengan Cikgu Rozana untuk bahagian soalan kebat mata pelajaran sejarah bahagian B. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Kita sambung seterusnya untuk contoh soalan kebat. Kebat ni ialah tunjang kepada kertas 2. Jadi kebat ni boleh membantu murid untuk mendapat markah yang lebih untuk mata pelajaran sejarah. Sebab
Kebat ni dijawab berdasarkan logik. So dia berkaitan dengan isu semasa, berkaitan dengan agenda-agenda semasa. Jadi murid boleh menjawab selagi murid mempunyai pengetahuan Okey. Soalan C, soalan berdasarkan soalan yang sebentar tadilah. Okey, pada pandangan anda, apakah kebaikan pembentukan Malaysia kepada rakyat pada masa ini? 8 markah. Banyak kan? Memang banyak. Jadi murid kena baca, fahamkan dan jawab dengan baik untuk markah kebat. Seolah-olah macam markah percuma kalau murid jawab. Tapi jawab tu mestilah ikut kehendak soalan. Okey. Kalau soalan begini, apakah kebaikan pembentukan Malaysia kepada rakyat pada masa ini? So kata kunci dia ialah Kebaikan. Kebaikan. Okey, kebaikan pembentukan Malaysia. Kebaikan. Apa yang manfaat hasil pembentukan Malaysia? Okey, ini ialah panduan pemarkahan kebat. So murid tadi tu 8 markah. Jadi macam mana nak dapatkan 8 markah? Maknanya bila 8 markah, murid-murid mesti menjawab mengikut aras 4. Apa itu aras 4? Jawapan murid mesti ada pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas. Mesti ada bukti, contoh yang sesuai dengan soalan. Membuat inference yang tepat. Inference tu macam kesimpulan kecil berdasarkan jawapan. Jawapan yang sangat mendalam dan terperinci, komunikasi, pengolahan sangat menarik dan menunjukkan kematangan. Bila murid dapat jawab mengikut aras ini, murid akan dapat markah 7 hingga 8. Dan biasanya murid boleh mendapat markah penuh 8 markah. Jadi pastikan murid-murid bila menjawab soalan kebat mendapat markah di aras 4. Supaya dapat markah yang paling maksimum. Okey. Bila menjawab soalan kebat esei, dia mesti mengemukakan 5 elemen ini. Sebelum kita jawab soalan ni, saya terangkan dulu apakah 5 elemen dalam soalan kebat tersebut. Okey, yang pertama ialah isi utama. Isi ni, isilah maksudnya isi jawapan. Kemudian mesti dihurai. Mesti beri huraian. Kalau saya akan beri huraian, kita mulakan dengan penanda wacana hal ini. Tapi tak semestinya awak semua buat hal ini. Calon-calon SPM boleh menggunakan penanda wacana yang lain. Mengikut kemahiran berfikir aras tinggi masing-masing. Kemudian huraian lanjutan. Kita boleh mulakan dengan penanda wacana oleh itu, contohnya dan inference, kesimpulannya. Inference itu kesimpulan kecil daripada isi tadi. Baiklah, jika jawapan contoh untuk soalan yang kita bacakan tadi, kebaikan pembentukan Malaysia kepada rakyat pada masa ini ialah mensejahterakan hidup rakyat. Hal ini kerana melahirkan masyarakat yang bersatu padu antara satu sama lain. Oleh itu, negara akan sentiasa aman. Contohnya, masyarakat Malaysia meraihkan perayaan kaum masing-masing bersama-sama. Kesimpulannya, masyarakat dapat hidup harmoni. Kalau buat satu isi sahaja, dia tidak boleh dapat 8 markah sebab dia tidak meluas. Jadi kena sekurang-kurangnya beri 2 isi kemudian dihurai. Selain itu, pembentukan Malaysia dapat meningkatkan ekonomi negara. Hal ini kerana dapat mewujudkan perkongsian sumber antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Oleh itu, masyarakat akan mempunyai pendapatan yang tinggi. Contohnya, industri petroleum yang semakin berkembang di Terengganu dan Miri. Kesimpulannya, negara akan setanding dengan negara lain. Kalau murid-murid tengok jawapan ini lengkap dengan 5 elemen tadi, isi, huraian lanjutan, contoh dan inference. Untuk dapatkan 8 markah. Okey, kita lihat bagaimana ditanda untuk mendapat markah 8 markah. Okey, kebaikan pembentukan Malaysia kepada rakyat pada masa ini ialah penyataan soalan. Saya tangkapkan daripada tadi, daripada segmen yang pertama, kita mesti tulis penyataan soalan. Tak kiralah dia soalan fakta ataupun soalan kebat.
Kebaikan pembentukan Malaysia kepada rakyat pada masa ini ialah mensejahterakan hidup rakyat. Mensejahterakan hidup rakyat itu isi. Yang saya merahkan tu itu ialah isi. Hal ini kerana melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Itu ialah huraian. Oleh itu negara akan sentiasa aman. Aman itu huraian lanjutan. Kata kuncinya. Contohnya masyarakat Malaysia meraihkan perayaan. Meraihkan perayaan kaum masing-masing bersama-sama. Kesimpulannya masyarakat dapat hidup harmoni. Okey, seterusnya. Selain itu pembentukan Malaysia dapat meningkatkan ekonomi negara. Ini ialah kata kunci, isi utama. Hal ini kerana dapat mewujudkan perkongsian sumber antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Perkongsian sumber. Oleh itu, masyarakat akan mempunyai pendapatan yang tinggi. Pendapatan. Contohnya, industri petroleum yang semakin berkembang di Terengganu dan Miri. Kesimpulannya, negara akan setanding dengan negara lain. Okey, contoh tadi, industri petroleum. Okey, jadi lengkap jawapan ni. Okey, saya nak bagi satu tips bahawa murid jangan ulang jawapan ya. Contohnya, kesimpulannya masyarakat akan hidup harmoni. Untuk isi yang kedua, murid tulis lagi. Kesimpulannya masyarakat akan hidup harmoni. Nanti bila tanda dia akan jadi ulangan isi. Bila ulangan isi tak dapat markah. Jadi setiap isi mesti ditulis dengan ayat yang berlainan supaya dapat markah. Jangan tulis ke atas negara akan sentiasa aman, bawah pun negara akan sentiasa aman. So aman itu akan menunjukkan pengulangan. So jangan tulis perkataan yang sama untuk kita dapat markah. Kita nak dapatkan 8 markah ni. Okey. Seterusnya, ini ialah tips menjawab kebat hasil daripada perbincangan dalam tim Jaguh Negeri Sembilan. Okey, saya nak bagi bagaimanakah tips untuk menjawab soalan kebat menggunakan kaedah super. Okey, kaedah super ni S ialah sejahtera. Ni kata kunci. Bukan nak bagi jawapan terus, kata kunci untuk panduan murid. Okey, sejahtera maksudnya mensejahterakan hidup rakyat. Rakyat akan hidup sejahtera. Macam-macam kita boleh bina ayat daripada perkataan sejahtera. Yang kedua, unggul. Unggul ni meningkatkan keunggulan hidup. Keunggulan hidup ni macam meningkatkan kualiti hidup. Taraf hidup yang baik, itu keunggulan hidup. Politik, mewujudkan politik yang stabil. Ekonomi, meningkatkan ekonomi negara. Peningkatan ekonomi. Berkembang. Dan ekonomi berkembang. Jadi murid ni, dia gunakan satu kata kunci untuk membina ayat sebagai isi utama. Ini tips lah untuk murid boleh jawab kebat. Dan raja, memperkukuhkan kuasa raja. Okey. Seterusnya, masa bila kita nak guna kaedah super ni? Okey, kaedah super digunakan bagi soalan yang memerlukan jawapan tentang kepentingan. Banyak soalan berkaitan tentang kepentingan dalam silibus yang baru ni. Mungkin ada kepentingan perpaduan, kepentingan nasionalisme, kepentingan rukun negara, kepentingan menjaga tanah air. So kalau ada kepentingan, kita boleh olah jawapan tadi. Okey, kemudian kesan positif. Apakah kesan positif perpaduan kepada negara? Apakah kesan positif mempunyai semangat cintakan tanah air? Manfaat tu kebaikan. So sama. Nampak tak kita hampir sama jawapan dia. Okey, contoh kita guna kaedah super tadi. Contohnya, apakah kebaikan daripada perpaduan negara? Okey, apakah kebaikan daripada perpaduan negara? Jadi, kebaikan daripada perpaduan negara ialah kita ambil satu, mensejahterakan hidup rakyat. Sebab kalau kita tak bersatu padu, kita tak hidup sejahtera. Jadi murid boleh gunakan kata kunci S tadi, sejahtera. Hal ini kerana melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab. Oleh itu negara akan aman. Contohnya masyarakat akan merayakan perayaan kaum masing-masing bersama-sama. Oleh itu kesimpulannya negara akan makmur. Kita boleh hurai bila kita dah tahu isi. Kemudian kita boleh ambil juga
politik, mewujudkan politik yang stabil. Bila negara bersatu padu, rakyatnya bersatu padu, politik akan stabil. Tiada kekacauan, mudah ditadbir. Jadi, saya ulang balik, kaedah super ini membantu murid untuk mencari jawapan. Kita beri kata kunci, murid kena huraikan. Jadi tak ada istilah sama jawapan, tak ada. Cuma kata kunci diberi, kemudian dikembangkan menjadi satu jawapan untuk mendapat markah yang paling maksimum. Sebab kebat ni kena dapat markah penuh. Okey. Seterusnya, kaedah yang seterusnya ialah kaedah perkasa. Kuat ni, perkasa. Okey, apa dia perkasa? Sama macam super. Kita beri pilihan jawapan, kita bagi kata kunci untuk dihuraikan. Contohnya, PE ialah pentadbiran. So, boleh cakap memantapkan pentadbiran, membangunkan pentadbiran. Kemudian, rakyat. Rakyat ni mengutamakan kebajikan rakyat. Okey, kewangan. Mengukuhkan kewangan. A, amanah dalam mentadbir. S, mensejahterakan hidup rakyat. A, Amerika. Amerika ni apa sebenarnya? Amerika ni kata kunci utamanya ialah mengadakan hubungan diplomatik. Contohnya dengan negara Amerika Syarikat. Sebab kita nak bina akronim untuk memudahkan murid menjawab. Jadi murid ni tak ada istilah sama jawapan dengan murid yang lain. Tak ada. Sebab murid akan membina ayat daripada kata kunci yang diberi. Jadi murid boleh mengembangkan perkataan tersebut mengikut kreativiti masing-masing. Okey, masa bila kita nak guna kaedah perkasa? Kaedah perkasa kita gunakan untuk jawapan yang memerlukan peranan pemimpin. Tanggungjawab pemimpin. Tugas pemimpin. Tindakan pemimpin. Apakah yang patut pemimpin lakukan? Semuanya berkaitan dengan pemimpin. Jadi, kaedah ini diberi supaya murid dapat satu kata kunci, kemudian huraikan. Contohnya, sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah cara untuk menjadikan negara setanding dengan negara lain? Itu peranan pemimpin kan? Macam mana kita nak sama taraf dengan negara maju yang lain? Jadi kita boleh guna kaedah perkasa dengan mengukuhkan kewangan negara. Jadi kewangan negara perlu kukuh supaya kita setanding dengan negara maju yang lain. Kemudian murid boleh ambil contoh negara-negara maju yang lain. Yang maju dari segi sektor perindustrian, sektor automobil dan sebagainya. Kemudian, apa lagi peranan pemimpin untuk memajukan negara? Okey, peranan pemimpin memajukan negara ialah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Sebab melalui hubungan diplomatik, kerajaan boleh berkongsi pelbagai kepakaran kepada rakyatlah. Sebab tu kita bagi kata kunci. Okey. Perlu ke ambil semua? Okey, tak perlu. Kita tak perlu pun ambil semua. Kita boleh pilih 1, 2 ataupun 3. Dia tak perlu ambil semua. Kalau ambil semua dia akan jadi banyak ni. Jadi 4 muka surat cikgu. Dia ada banyak. So, murid ni sebenarnya kita kena pandai urus masa bila menjawab soalan. Esei. Kalau kita banyak masa, tak ada masalah. Boleh tulis semua, huraikan semua. Tetapi dalam soalan kebat, apa yang penting ialah, saya ulang balik slide. Calon perlu mengemukakan isi utama, huraian lanjutan, contoh dan inference. Kenapa perlu ada 5 elemen utama ini? Untuk mendapatkan 8 markah penuh. Sebab kita berpandukan aras 4. Macam mana kita nak dapat markah penuh? Okey, cikgu dah bagi tips tadi, super, perkasa. Jadi, murid boleh gunakan apabila membuat latihan. Kalau jumpa perkataan kepentingan, tak kiralah kepentingan perpaduan, kepentingan semangat nasionalisme, boleh guna kata kunci sebagai jawapan. Jadi, murid kembangkan sendiri. Kita dah bagi tips bagaimana nak cari kunci utama. Kata kunci utama, murid hanya perlu kembangkan sahaja. Okey, kebat ni sangat memberi kesan kepada
jawapan. Sebab bila murid tak jawab kebat, murid akan dapat markah yang minimum. Sebab fakta ni memang kena ingat. Tapi kebat ni ialah pemikiran logik. Jadi murid boleh berfikir apa yang berlaku di sekitar, apa yang berlaku pada masa sekarang, apa yang berlaku di dunia, boleh kaitkan dengan jawapan kebat. Nampak seperti macam mudah je nak menjawab, tapi kena ingat isi, huraian lanjutan, contoh dan inference untuk memaksimumkan markah yang calon-calon akan dapatkan dari bahagian soalan kebat. Kita akan berhenti seketika sebelum kita sambung sesi kita pada hari ini. Jangan ke mana-mana, jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sikit lagi kan? Last block dah ni. Tak banyak ni. Tak banyak dah stimulus. Stimulus. Penggunaan stimulus. Dia berapa minit ni tadi? 10 eh? 10. Okey ya? Okey kan? Okey. Apa tu? Sini. Saya kan dah jalan-jalan, saya pun dah tak tahu kat mana tempat saya. Risau saya. Cikgu tiba-tiba kan sampai depan sini. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama saya Nisa K dan Cikgu Rozana, di mana kita akan sambung tentang perbincangan penggunaan stimulus bagi calon-calon SPM. Silakan Cikgu Rozana. Okey, terima kasih Nisa. Rasanya dah banyak yang kita pelajari dan untuk bahagian B ni, teknik-teknik. So, seterusnya ialah penggunaan stimulus. Apa dia stimulus? Okey, stimulus ialah rangsangan untuk calon menjawab soalan. Bentuk stimulus ialah peta, petikan, gambar, jadual, carta dan sebagainya. Kadang-kadang ada gambar dalam soalan. Itu bukannya nak bagi cantik kata soalan, tapi ada fungsinya sebagai panduan untuk murid menjawab soalan. Sebab dia boleh bagi panduan sama ada dalam soalan A, B ataupun soalan kebat. Jadi dia memang bagi panduan. Jadi bukanlah saja-saja letak gambar untuk bagi cantik kertas soalan. Bukan. Dia sebenarnya memberi panduan untuk murid jawab. Jadi murid kena teliti apa bentuk stimulus yang wujud dalam kertas soalan. Jangan abaikan. Calon mesti meneliti semua stimulus yang ada dalam soalan untuk membantu mereka membina jawapan. Sebab tu saya kata stimulus perlu dinilai, perlu diteliti. Ambil masa beberapa saat untuk menilai stimulus. Apa yang stimulus cuba sampaikan. Jadi murid-murid jangan abaikan. Jadi bila tengok petikan panjang je kan, petikan daripada akhbar, abaikan. Terus nak jawab soalan. Jangan. Mungkin dalam stimulus itu ada jawapan yang memberi markah kepada murid. Cuma syarat stimulus ialah murid tidak boleh menyalin bulat-bulat, menyalin sepenuhnya. Murid kena huraikan. Macam yang kita fokuskan tadi, bila jawab soalan kebat, kita kena huraikan. Kena ada 5 elemen utama. Okey, kita tengok contoh stimulus. Okey, contoh stimulus ini ialah daripada soalan peperiksaan percubaan. Petikan berikut berkaitan dengan kemerdekaan negara. Jadi panjang kan? Murid-murid jangan abaikan. Sebenarnya stimulus ini boleh dikatakan sebagai pengganti kertas 3 untuk membantu murid mendapat markah. Jadi kalau dulu ada kertas 3 yang boleh bantu murid, sekarang ada stimulus. Jadi mari kita lihat stimulus. Contoh stimulus ini ialah daripada petikan akhbar bernama 9 Ogos 2019. Georgetown 9 Ogos sempena menyambut bulan kemerdekaan ini, seorang veteran Tentera Darat Malaysia TDM hari ini menyeru agar rakyat Malaysia mengambil iktibar daripada peristiwa yang terjadi pada masa lepas untuk mengukuhkan lagi perpaduan dan semangat patriotik.
Okay, Yahya Hussein 65 berkata, masyarakat khususnya anak muda perlu menanamkan semangat cintakan negara dalam mempertahankan keamanan negara yang dilihatnya semakin berkurangan dalam kalangan masyarakat. Harapan saya buat rakyat Malaysia khususnya anak muda yang akan mewarisi negara supaya sentiasa menjaga keamanan, jangan runtuhkan kemerdekaan yang telah kita kecapi. Bukan senang untuk mencapai kemerdekaan, orang terdahulu bermati-matian untuk keamanan kita sekarang. Sebagai individu yang sanggup menggadaikan nyawa demi keamanan dan perpaduan negara, beliau sedih melihat segelintir pihak dan individu yang tidak bertanggungjawab sengaja mewujudkan provokasi demi kepentingan sendiri. Okey, kalau kita baca sahaja, kita tak tahu apa yang dia nak, apa yang dia cuba sampaikan. Jadi Nisa dan murid-murid sekalian, bila kita tengok stimulus, perkara yang pertama ialah kita tandakan kata kunci soalan. Dia nak apa sebenarnya? Daripada petikan yang panjang saya baca tadi, dia nak apa? Okey, kita tandakan dulu. Kita tengok dulu soalan. Jelaskan maklumat yang anda perolehi daripada petikan tersebut. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, bagaimanakah anda mempertahankan kemerdekaan negara yang dikecapi? Jadi, kata kunci dia ialah bagaimana anda mempertahankan kemerdekaan negara yang dikecapi oleh negara kita pada hari ini. Jadinya dia tanya bagaimana ataupun cara bagaimana kita nak mempertahankan negara. Sebab itu kita kena tengok dulu soalan sebelum kita meneliti stimulus tadi. Tadi saya baca panjang. Bila kita nampak pernyataan panjang, kita terus baca, kita tak tahu apa yang diminta, apa soalan nak. Tapi kita kena baca soalan dulu supaya sambil kita baca, kita kena tanda. Apa panduan yang ada dalam stimulus berkaitan dengan soalan. Kalau soalan ni kata bagaimanakah anda mempertahankan kemerdekaan yang dikecapi oleh negara kita pada hari ini, jadi kita tengok balik soalan, kita tengok balik petikan. Dalam soalan tadi, okey, yang saya biru-birukan ni, yang saya warnakan ni, okey, nak bagi murid-murid semua nampak. Mengambil iktibar daripada peristiwa yang terjadi masa lepas. Maknanya, macam mana kita nak mempertahankan kemerdekaan negara, kita ambil iktibar daripada peristiwa masa lepas. Kita dijajah oleh British, okey, kita dijajah oleh Jepun. Jadi kita ambil iktibar supaya kita tidak mudah lagi dijajah. Okey, kemudian mengukuhkan lagi perpaduan dan semangat patriotik. Supaya kita ni ada semangat mencintai negara. Menanamkan semangat cintakan negara. Ada pun. Memang dia letakkan panduan jawapan. Tetapi murid tidaklah boleh untuk salin semua. Dia tidak akan dapat 8 markah. Daripada jawapan ini, contohnya sentiasa menjaga keamanan, jangan runtuhkan kemerdekaan, sanggup menggadaikan nyawa. Itu ialah panduan dalam stimulus. Cara menjawab, perlu ada isi, huraian lanjutan, contoh dan inference. Maksudnya daripada soalan tadi, kita kena hurai dia menjadi jawapan. Contohnya, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, saya mempertahankan kemerdekaan yang dikecapi oleh negara kita. Itu penyataan soalan. Dengan mengambil iktibar daripada peristiwa yang terjadi pada masa lepas. Kita jumpa kat mana jawapan tadi? Dalam bahan stimulus, cikgu. Bagus. Dalam bahan stimulus. Hal ini dapat mengukuhkan lagi semangat perpaduan. Oleh itu, negara akan sentiasa aman. Contohnya, mengambil pengajaran daripada peristiwa pendudukan Jepun di tanah Melayu. Kesimpulannya, negara akan bebas daripada penjajahan. Okey, daripada isi tadi, isi yang kita jumpa dalam stimulus mengambil iktibar kan daripada peristiwa yang terjadi pada masa lepas. Kemudian kita huraikan. Kita jangan saling semua. So kita tak akan dapat markah penuh sebab kita tak ikut elemen dalam aras 4 tadi. Okey, tapi kalau tulis 1 je tak cukup lah. Dia tidak menepati 8 markah. Jadi murid tulis lagi 1. Kita ambil lagi mana-mana. Selain itu, saya akan menanamkan semangat cintakan negara. Okey. Dalam diri. Hal ini dapat melahirkan semangat patriotik dan cintakan tanah air. Oleh itu, negara akan kekal berdaulat.
Contohnya, memperingati perjuangan tokoh-tokoh masa lalu dengan mengadakan sambutan Bulan Kebangsaan dan sanggup menggadaikan nyawa apabila diserang musuh. Kesimpulannya, masyarakat dapat hidup harmoni dan negara akan terus merdeka tanpa sebarang pencerobohan kuasa asing. Okey, murid-murid, melalui satu isi yang kita boleh cari dalam stimulus, kita boleh kembangkan jadi satu jawapan dengan meletakkan 5 elemen tadi. Apa 5 elemen tadi yang kita senang nak ingat? Dia mesti ada kata apa? Penanda wacana. So, setiap jawapan tu kita letak penanda wacananya. Jadi cukuplah 5 elemen untuk murid dapat markah 8 markah. Bunyi macam senang, tapi sebenarnya murid kena mahirkan dengan selalu buat latihan. Ini kena hari-hari buat latihan supaya murid boleh jawab soalan kebat untuk dapatkan markah yang maksimum. Okey, saya nak terangkan sedikit contoh soal stimulus-stimulus yang berkemungkinan boleh wujud dalam soalan. Contoh gambar. Soalan nombor 6. Gambar berikut menunjukkan suasana semasa pilihan raya umum pertama pada tahun 1955 bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan. So, bila kita teliti, bila kita tengok gambar ni, ini gambar pegang sepanduk, berkumpul beramai-ramai. Ini ialah gambar mengadakan kempen pilihan raya. Jadi, ia ialah salah satu panduan jawab soalan, iaitu proses pilihan raya. Jadi bila kita tengok contoh soalan, soalan A, jelaskan proses pilihan raya. Jadi dia dah bagi satu clue. Kempen pilihan raya. Jadi maksudnya daripada situ dia bagi tahu proses pilihan raya tu apa. Jadi murid-murid boleh senaraikan. Salah satunya dia dah bagi jawapan melalui stimulus, iaitu mengadakan kempen pilihan raya. Okey, kita tengok seterusnya. Ini poster. Okey, kemampuan Malaysia menangani isu kesihatan global dengan berkesan membolehkan kedudukan Malaysia dihormati oleh negara lain. Ini ialah gambar poster Hari AIDS Sedunia dan situasi sekarang imunisasi COVID-19. Jadi murid-murid sebenarnya dengan situasi negara kita yang menghadapi wabak sekarang, murid-murid kena tahu pengetahuan am. Kemungkinan ada soalan-soalan yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Jadi murid-murid ni kena peka dengan isu semasa sebab dia membantu untuk jawab soalan kebat. So, contohnya berdasarkan gambar 3 dan pengetahuan anda, apakah tindakan kerajaan Malaysia untuk mengawal penyakit tersebut? Jadi tadi gambar apa? Tadi ada gambar imunisasi COVID. Imunisasi itu apa? Pemberian vaksin. Jadi soalan memang berkait dengan stimulus. Jadi murid-murid semua, calon-calon SPM, jangan abaikan stimulus. Perhatikan, nilaikan, teliti apa yang awak boleh kaitkan dengan soalan kebat. Jadi, saya harap murid-murid semua dapat menjawab soalan bahagian B dengan baik. Seterusnya bahagian A juga kertas 1 untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Ya, terima kasih Cikgu Rozana. Banyak sekali tips dan juga teknik-teknik menjawab untuk membantu calon-calon SPM menjawab soalan bahagian B ini. Saya yakin anda semua telah dilengkapkan dengan pengetahuan untuk membantu murid-murid semua mendapat markah semaksimum mungkin kerana ini kertas yang anda perlu lulus, wajib lulus. Wajib ambil, wajib lulus selain pada kertas bahasa Melayu untuk mendapatkan sijil SPM. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Rozana dari SMK Seremban Jaya 2. Terima kasih semua yang menonton Didik TV KPM calon-calon SPM 2021. Nisa ingin mengucapkan selamat maju jaya dan lakukan banyak latihan ulang kaji menggunakan teknik yang telah dikongsikan. Semoga semuanya dipermudahkan. Saya jumpa anda di episod akan datang. Jumpa lagi. Terima kasih Cikgu. Sama-sama.